Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih atas kesudian dan kesetiaan anda bersama kami seperti kebiasaan bicara naratif pada setiap Selasa jam 9 malam di saluran berita RTM, TV1 dan juga penstreaman secara dalam talian di RTM Klik. Alhamdulillah pada malam ini kita bersua kembali untuk kita membawakan satu topik yang cukup penting. Ini berkenaan dan juga desah-desus kekeliruan masyarakat dan juga bagaimana masyarakat menginginkan penjelasan berkenaan tentang isu-isu inflasi yang semakin membahana pada ketika ini, iaitu tentang fahami inflasi semua terkesan. Jadi bagaimanakah kita akan mengenali dengan lebih dekat punca-punca di sebalik inflasi dan bagaimana tindakan kerajaan untuk menangani masalah inflasi ini. Saya berhati pada malam ini untuk kita memperkenalkan dan juga terus bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal-Ehwal Ekonomi, untuk bercakap lebih lanjut tentang topik yang kita bincangkan. Assalamualaikum, selamat malam Datuk Seri. Waalaikumsalam. Bersama kami. Alhamdulillah, ini yang kita ingin utarakan, yang kita suarakan berkenaan tentang keluhan masyarakat tentang isu inflasi dan kenaikan harga barang. Terus kepada persoalan, bagaimana kita memahami masalah inflasi pada ketika ini, Datuk Seri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ismail dan RTM jemput saya ke studio pada malam ini untuk berkongsi sedikit pandangan berkaitan dengan inflasi. Pertama, saya ucap selamat menyambut kemerdekaan lah. Kita dah hampir dah bulan Ogos ni, kemerdekaan negara kita, dan sudah pasti kita menunggulah setelah sekian lama kita tidak menyambut bulan dan juga hari kemerdekaan ulang tahun kita ni secara besar-besaran. Jadi tajuk kita malam ini ialah inflasi. Inflasi ini dengan bahasa mudah ialah kenaikan harga. Ia diukur setiap bulan dan angka-angka dikutip oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Bertanggungjawab untuk ada 1,100 orang pegawai seluruh negara yang mengutip inflasi ini. Yang pertama, banyak barang-barang harganya dikutip sekali sebulan, tapi barang-barang basah seperti ikan, sayur dikutip setiap minggu. Jadi 1,100 orang pegawai Jabatan Perangkaan akan pergi ke 137 lokasi seluruh negara, Sabah, Sarawak semualah, dan memantau harga 552 barangan. Banyak tu, ya. Jadi pantau oleh pegawai Jabatan Perangkaan setiap bulan. Jadi inflasi bermaksud kenaikan harga, ya. Kalau bulan Jun ialah 3.4%, ya. Bulan Mei ialah 2.8%. Itu inflasi Malaysia. Kalau Amerika 91%, Indonesia berumumkan 4.4%. Secara umum inflasi negara kita adalah lebih rendah daripada banyak negara, kecuali China lah. China terkini angkanya 2.5%. Jadi 3.4% bermakna peningkatan berbanding Jun tahun lepas. Itu kena faham, ya. Jadi bukan berbanding dengan bulan Mei tahun ini ataupun bulan April. Jun tahun ini berbanding Jun tahun lepas. Jadi ada 552 barangan dikutip, harga barangan. Tapi dikumpul dalam 12 kumpulan. Yang terbesar makanan. Yang kedua ialah utility dan perumahan. Yang ketiga pengangkutan. Itu tiga komponen terbesar. Kira-kira 29.5% kalau secara peraturan Malaysia, daripada jumlah perbelanjaan sesuatu keluarga itu, 29.5% adalah untuk makanan, ya. Dan kira-kira 24% adalah untuk utility perumahan, ya. Utility bermakna bil elektrik, air dan lain, dan perumahan, sewa rumah dan sebagainya. Itu 24%. 15% ialah pengangkutan, ya. Iaitu taman teksi, taman bas, taman kereta api. Inilah tiga komponen terpenting dalam 12 kumpulan. 552 barangan dikutip setiap bulan, dan komponen terbesar ialah 29.5%, yang kedua 24%, yang ketiga ialah 15%. Jadi 30 campur 24 ada 54. Jadi maknanya 68% adalah tiga kumpulan barangan, ya. Maknanya makanan 29.5%, perumahan dan utility 23.8%, dan pengangkutan 14.6%, ya. Jadi inflasi ini mengukur peningkatan dalam 137 dalam 552 barang seluruh negara. Jadi perhatilah. Ada kalau kita di Sabah ke tempat saya jeli, ke Pulau Pinang, ke Kuala Lumpur, ia berbeza. Dan Jabatan Perangkaan sebenarnya mengeluarkan angka-angka ini. Inflasi ikut negeri pun ada juga. Inflasi bandar luar bandar pun ada. Tetapi purata bagi rakyat Malaysia ialah 3.4%. Itu
harga bulan Jun tahun lepas, tahun ini berbanding Jun tahun lepas. Ya. Itu keadaan yang digunakan di seluruh dunia lah. Okay. Jadi 3-4% yang peningkatan yang tinggi ialah pertama ialah makanan, kira-kira 6.1%, yang kedua pengangkutan 5.4%. Ya. Mana ini antara dan satu lagi utility perumahan ialah 3.4%. Ya. Okay. Jadi ringkas ceritanya, inflasi adalah kadar kenaikan harga bulan tertentu berbanding dengan bulan yang sama tahun lepas. Ya. Okay. Jadi semua negara menggunakan keadaan yang sama. Yang menjadi isu akhir-akhir ini ialah peningkatan, ya, kerana sebelum ini 2.8%, sebelum itu 2.3% bulan April, 2.3-2.8%. Jadi dia dikeluarkan setiap bulan oleh Jawatan Perangkaan. Okay. Pertengahan bulan Ogos ini kita akan keluarkan, atau Jawatan Perangkaan akan keluarkan angka untuk bulan Julai. Biasanya dia punya jarak tu, ya, maknanya 2 minggu. 2 minggu selesai bulan Julai, pertengahan bulan Ogos akan keluarlah angka bulan Julai. Ya. Jadi inflasi ini salah satu daripada indikator atau petunjuk yang penting. Kalau di Eropah dan Amerika Syarikat, mereka ada target. Mereka nak capai inflasi, kalau Eropah 2%, okay. Amerika 2%. Jadi maknanya negara-negara ini akan berusaha sedaya upaya untuk pastikan inflasi ini berada. Untuk kita targetnya berapa, Datuk Seri? Siapa tu? Untuk negara kita targetnya berapa? Kita sekitar 2 ke 3%. Okay. Umumnya kita Malaysia ni menikmati pertumbuhan yang baik keseluruhannya, kecuali masa Covid, dan kestabilan harga. Itu penting. Okay. Maknanya kalau kita nak menguruskan ekonomi, yang penting ialah peningkatan dalam pendapatan ataupun pertumbuhan ekonomi negara dalam suasana kenaikan harga yang stabil. Tidak ada guna kalau pertumbuhan kita tinggi, pada masa yang sama harga meningkat yang tinggi, kerana kita punya kuasa beli akan terjejas. Jadi target kita sepanjang masa kita 1%, 2%, ya, sekitar 2% lah. Jadi 3% ini lebih tinggi daripada purata. Apapun Covid ni telah membawa banyak isu dan masalah lah. Yang pertama ialah gangguan dalam bekalan barang-barang tertentu. Tapi kini ialah Ukraine lah. Kita ialah semua dunia menyalahkan Ukraine. Memang itu realitinya. Berlaku perang Ukraine ini, keadaan geopolitik tidak menentu, dan umpamanya harga beberapa bijiran, gandum ke jagung, soybean dan lain-lain meningkat. Kenapa? Kerana umpamanya di satu pelabuhan bernama Odessa, di Ukraine ini, ada 20 juta gandum yang tidak dapat diekspor. Baru ini atas Bangsa Bersatu dan Turki sudah diusahakan satu kaedah untuk membolehkan gandum ini diekspor, dan mengikut beritanya semalam baru mula bergerak. Jadi 20 juta dalam sejak bulan Februari, ini bulan Ogos lah, mana 4-5 bulan gandum itu berada di sana, tak dapat dieksporkan. Ini antara kesan daripada peperangan. Ini contoh kecil lah. Satu lagi ialah kenaikan mendadak harga gas. Di Eropah ni puratanya 60%. Pergantungan pada Rusia ni ialah kira-kira 40%. 40%. Maknanya daripada jumlah penggunaan gas di Eropah, 40% datang dari Rusia. Apabila Rusia ni mengurangkan bekalan gas umpamanya, setengah negara ni, Hungary, Latvia umpamanya, Jerman pun 60% daripada gas datang dari Rusia. Jadi apabila gas berkurangan, kerana Rusia menetapkan bahawa gas hendaklah dibayar dalam rubel, currency dia. Jadi ini menimbulkan macam-macam lah masalah. Jadi itulah sebabnya bila berlaku gangguan bekalan, apabila Rusia mengurangkan bekalan gas, dan pada masa sama harga minyak petroleum satu masa naik $130 satu tong, sekarang ini sekitar $100 . Jadi kalau sebelum ini minyak petroleum ini harga $60-70. Kalau tahun lepas, sebelum itu masa Covid $42. Kalau tahun lepas cuma sekitar $70. Sekarang ni
kalau daripada Januari sampai sekarang harga purata kira-kira $105 satu ton. Jadi peningkatan ketara dalam harga minyak, harga gas, harga bijiran ini sebahagian besarnya berlaku oleh kerana adanya peperangan, serangan Rusia terhadap Ukraine, memberi kesan yang amat besar pada dunia. Yang pertama, peningkatan harga komoditi. Yang kedua, gangguan dalam bekalan bekalan barang tertentu. Ini telah menyebabkan peningkatan ketara dalam keadaan inflasi. Kalau Eropah, target dia ialah 2%, ya. Itu target dia. Tetapi yang terakhir ini di Eropah 8.3%, Amerika 9.1%. Itu sebabnya di banyak negara terkini ialah di Australia hari ini dinaikkan kadar faedah, ya. Kalau di Amerika pada 27 Julai lalu dinaikkan kadar faedah sebanyak 75 basis points, ya. Kalau Eropah 21 Julai dinaikkan 50 basis point. Kalau Australia hari ini 50 basis point. Jadi dasar ataupun instrumen yang digunakan untuk melawan inflasi ini sebahagian besarnya ialah dasar monetary dipanggil. Mana kadar faedah lah. Jadi dinaikkan kadar faedah dengan harapan penggunaan. Apabila kadar faedah naik, maka penggunaan ataupun private consumption itu akan berkurangan, pembelian barang berkurangan. Itu akan meredakan, itu teorinya lah. Saya mencelah sikit, Datuk Seri. Apakah jangkaannya inflasi akan meningkat mendadak di peringkat tempatan selepas ini dalam tempoh beberapa bulan? Kita belum dapat angka yang sahih lagi. Sekarang ini 2 bulan. Dalam masa 2 minggu lagi kita akan dapat kepastian. Jadi petanda-petanda menunjukkan ini kita belum ini ramalan lah. Angka sebenarnya akan dikeluarkan pertengahan bulan ini, ya, untuk bulan Julai. Kalau mengikut jangkaan ni mungkin kita rasa tidak akan naiklah, reda, ya, mungkin 3/4 itu. Ini kemungkinan, ya. Kenapa? Kalau ayam umpamanya. Ayam dulu RM8.90, lepas tu tidak ada harga ceiling, maka ditetapkan RM9.40. Satu masa ayam naik lebih RM10, ada RM11 dikatakan. Jadi ayam sebagai contohlah. Ayam ni, daging ayam ni, dia di segi apa peningkatannya, ya, tinggilah berbanding dengan daging lembu ke daging kambing ke, ya. Jadi kerana ia merupakan makanan yang diminati ataupun oleh semua orang Malaysia lah, ayam ini. Jadi menentukan ialah bila harga ayam tereda, maka ini memberi kesan pada inflasi. Maka jangkaan kami pada masa inilah, ini 2 bulan Ogos, kita belum sampai lagi, inflasi dijangka bertahanlah. Jadi itu jangkaan pada masa ini. Dan kalau umpamanya untuk masa depan, ya, sekarang di Amerika Syarikat sudah berlaku sudah kemesetan lah. Yang terkini suku kedua di Amerika Syarikat, pertumbuhan ialah tolak 0.9%. Dan suku pertama ialah tolak 1.6%. Bermakna di segi teknikalnya, kemesetan ini, ya, definisi setengah ahli ekonomi ialah apabila ekonomi menguncup 2 suku, ya. Jadi suku pertama di Amerika ialah 1.6% menguncup. Suku kedua 0.9%. Jadi dari sudut beberapa ahli ekonomi, Amerika mengalami recession lah. Tapi ada juga berpandangan sebenarnya ekonomi Amerika taklah dalam recession kerana umpamanya kadar pengangguran rendah, kurang daripada 4% Amerika Syarikat. Dan penggunaan swasta pun berkembang pesat. Jadi ada perbahasan lah. Ada orang berkata Amerika Syarikat sudah pun masuki fasa kemesetan teknikal. Ada berpendapat oleh kerana petunjuk lain baik umpamanya peluang pekerjaan ada, maka ada petikan sedikit. Apabila ekonomi ini reda, macam di negara China. China ni dia ada zero COVID policy. Ada 1-2 kes pun dia tutup semuanya. Jadi ini telah meredakan permintaan lah, ya. Jadi apa yang berlaku apabila berlakunya kemesetan, Eropah pun, ya, kalau mengikut ramalan IMF, kalau bekalan gas ini terputus, ya, 100%, maka Eropah akan mengalami penguncupan dalam pertumbuhan tolak 6% tahun ini. Jadi anggapan banyak ahli ekonomi, apabila kadar faedah dinaikkan,
apabila penggunaan swasta, private consumption itu tidak naik dengan mendadak, ya, apabila permintaan turun oleh kerana kenaikan dalam kadar faedah, maka ini akan meredakan, ya, tekanan permintaan. Dengan itu maka inflasi akan dapat bertahan. Jadi itulah jangkaan. Maknanya inflasi 91% di Amerika Syarikat. Kalau di Australia tertinggi dalam tempoh 20 tahun umpamanya, Amerika dan Eropah, maka jangkaan umum pada hari ini ialah kita jangka inflasi dengan langkah-langkah diambil akan dapat dikawal, ya. Di Malaysia pun kita ingat jangka begitulah sekurang-kurangnya. Tetapi dalam keadaan sekarang ini sukar untuk kita buat ramalan yang tepat, ya. Kalau dulu tak ada siapa yang menyangka Rusia akan serang Ukraine. Ada menyangka kalaupun serang 2-3 bulan selesai peperangan ini. Tapi masih lagi. Jadi kita nak buat ramalan ni, ya, kita kena berlapik-lapik lah. Bila kita buat ramalan, tak boleh kita tak dapat buat ramalan yang tepat. Tapi pada hari ini itulah jangkaan umum, ya, bahawa inflasi mungkin akan reda sedikit, ya. Dan dalam Malaysia sudah pun ada harga ayam lah sebagai contoh, ya. Kita laporan kita ni di Malaysia kita keluarkan ke 2 juta ayam sehari, ya. Jadi 60 juta ekor satu bulan. Bila pengeluaran bertambah, hari ini bukan RM9.40, di setengah tempat ada RM8, ya. Ini bekalan terlebih pula. Terlebih pula. Jadi sekarang ni pengeluar ayam pula komplain, ya, bahawa ada lambakan, ya. Kerana permintaan pun katanya berkurangan sedikit sekarang ni. Okey, baik. Yang berhormat Datuk Seri, kita akan kembali seketika nanti dan kita akan berehat seketika dalam Bicara Naratif. Ni Kila. Dengar ni. Untuk dapatkan sepaket minyak masak ni, akak kena beratur punyalah panjang. Lepas tu kena belajar RM50 untuk dapatkan sepaket minyak masak. Mana boleh, Kak? Tak boleh lah. Salah tau. Akak tahu tak, kalau jadi macam ni, akak kena buat laporan dekat Izzat Adu KPDN HEP. Oh, ya ke? Inilah masalahnya ni. Ramai orang yang tak tahu tau. Sebenarnya, Kak, bermacam-macam jenis tau kesalahan yang boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Akak tengok ni. Jenis kesalahan yang boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 tertakluk pada barangan kawalan, menyorok, memusnahkan barang dengan tujuan mewujudkan kekurangan bekalan, menyimpan barang dengan niat penyelewengan, memiliki barang tanpa permit lesen yang sah, menjual melebihi harga kawalan dan had yang dibenarkan, meletakkan syarat jualan yang menyalahi undang-undang. Laporkan ke IZADU KPDN HEP di talian 019-279-4317 019-8488-000. Akak faham tak apa yang Kila kongsikan tu? Faham. Okey, sekarang ni akak kena pergi buat laporan. Lepas tu kita sebagai pengguna, kita kena cakna dan jangan biarkan penjual tindas kita. Kila faham tak? Kila faham. Akak faham tak? Faham? Sangat optimistik negara dan kerajaan berkeupayaan mengawal situasi. Kita tidak hanya tengok pada makro, kita juga tengok pada mikro. Macam contoh budak-budak universiti, harga ayam, dia mengadu nasi ayam naik sampai RM8. Kita turun tengok. Dan kita kata kenapa mesti naik sampai RM8 ataupun RM6? Kenapa naik RM1 sepinggan? Ayam hanya naik RM1 atas 2 kilo ayam 1 ekor potong 10 pinggan dan naik RM10. Kenapa pula perlu naik sampai RM1? Lepas tu naiklah 20 sen, naiklah 50 sen. Daripada situ kita tengok benda kecilnya. Kita buat intervensi dengan cara berunding. Cari kaedah macam mana? Okey. Yang operate kafe di universiti, kita bagi moratorium. Tak payah bayar sewa lah premis. But buatkan makanan student pada harga RM3.50. Pada hari ini kita mempertimbangkan satu pembentangan oleh Suruhanjaya Koperasi
dengan membawa beberapa pengesyuran-pengesyuran untuk kita menggunakan gerakan koperasi bagi turut terlibat dalam mengedarkan beberapa produk ataupun barangan-barangan tertentu, termasuk juga barangan-barangan dalam senarai barangan kawalan melalui beberapa kaedah-kaedah yang dikemukakan pada hari ini oleh Suruhanjaya Koperasi kepada jawatan kuasa khas. Secara prinsipnya, jawatan kuasa ini menyokong untuk membuka ruang kepada penyertaan dan penglibatan gerakan koperasi bagi terlibat dalam pengedaran beberapa barangan tertentu, barang keperluan tertentu, dengan janji Suruhanjaya mereka akan membantu untuk membolehkan barang itu dijual beberapa peratus lebih murah daripada harga yang ada sekarang. Inflasi global, terutamanya di negara-negara industri dan di negara-negara maju sedang meningkat secara agresif. Dan bank-bank negara di negara-negara tersebut sedang membuat adjustment, termasuk dalam adjustment OPR mereka secara agresif. Dan itu akan membawa impak juga akhirnya kepada negara kita. Maka langkah-langkah proaktif untuk mempertingkatkan ketahanan ekonomi negara dan juga untuk mempertingkatkan keupayaan kita menangani ataupun mengawal inflasi menjadi semakin mencabar, semakin mendesak, dan menjadi tanggungjawab pada jawatan kuasa ini untuk terus mengambil langkah-langkah proaktif, bukan saja soal mengawal inflasi tetapi juga untuk kita memastikan impak negatif inflasi kepada rakyat, terutamanya kumpulan rentan ataupun kumpulan yang vulnerable, itu sentiasa diambil kira. Bersama kembali dalam Bicara Naratif bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri, seketika tadi kita bercerita tentang kesan inflasi bukan sahaja di peringkat global tetapi di peringkat tempatan. Apabila kita bercerita tentang kesannya, apakah mungkin langkah yang disediakan oleh pihak kerajaan menangani kesan dan impak tersebut, Datuk Seri? Yang pertama, inflasi ini disebabkan oleh banyak faktor lah. Ya. Ada faktor luaran, ada faktor dalaman. Luarannya bermaksud oleh kerana Malaysia ini sebuah ekonomi terbuka. Ekspor dan import ini merupakan 130% daripada keluaran negara kasar kita. Maknanya ekspor dan import lebih besar daripada KDNK kita. Ini adalah satu petunjuk kepada keterbukaan negara kita. Umpamanya kalau tengok import, kira-kira 55% import kita ialah dipanggil barang pengantara. Maknanya bahan-bahan mentah yang kita gunakan untuk mengeluarkan makanan ataupun barang-barang elektronik. Itu sebagai contohlah, Malaysia sebuah negara terbuka. Terbuka makna kita akan terkesan dengan apa yang berlaku di luar negara. Bila berlaku peningkatan harga di luar negara, maka dia memberi kesan negara kita. Dan bila berlaku umpamanya sedikit penurunan dalam nilai mata wang, umpamanya daripada Januari sampai sekarang, nilai mata wang kita turun sedikit, walaupun jika dibanding negara lain, banyak negara yang lebih teruk daripada kita lah. Jadi nilai mata wang naik, sebab utama ialah kerana peningkatan dolar Amerika Syarikat. Jadi bila harga barangan itu meningkat oleh kerana gangguan bekalan ataupun sebab-sebab lain, baru ini beberapa syarikat multinasional telah mengumumkan kenaikan harga. Umpama syarikat Unilever telah mengumumkan kenaikan harga sebanyak sekitar 11%. Bila barang-barang diimport ke Malaysia, apabila mereka menaikkan harga, maka memberi kesan pada negara kita Malaysia. Coca-Cola umpamanya telah mengumumkan harga akan naik 5%. Itu luaran di luar kawalan kita. Gangguan bekalan, kenaikan harga sumber import kita tersebut. Coca-Cola umpamanya lah. Jadi itu luaran. Yang kedua ialah dalaman. Dalaman ini kita sedia maklum tahun lepas
ekonomi negara kita berkembang 3.1%. Sebelum itu ekonomi menguncup 5.5% 2021. Tahun lepas 2020 meningkat 3.1%. Jadi bila ekonomi ini dibuka 1 April sempadan dibuka. Walaupun sekarang ini tidak rancak sangatlah pelancongan yang datang. Tapi kita lihat bila sempadan dibuka Singapura dan banyak penerbangan sudah mula, walaupun kekerapan penerbangan tak macam dulu, tapi kita dapat lihat hotel-hotel pun telah semakin laris jualan mereka Kedai-kedai, kalau kita pergi kepada kedai-kedai yang menjual barang-barang shopping kompleks umpamanya, kita dapati bahawa tanda-tanda jelas menunjukkan bahawa ada peningkatan permintaan. Jadi makna yang pertama, adanya luar negara ini gangguan bekalan ataupun kenaikan harga negara sumber, Coca-Cola tadi ataupun sabun dikeluarkan oleh Unilever, ataupun dalam negara kita apabila restoran semakin ramai yang berkunjung, pusat beli belah pun semakin ramai yang berkunjung. Traffic jam kata-kata, bukan Kuala Lumpur seluruh negara traffic jam. Semua nak berjalan. Maknanya ini tandanya jelas menunjukkan bahawa ekonomi kita meningkat. Jadi yang pertama, bila ekonomi meningkat, maka permintaan bertambah. Ini beri tekanan pada harga. Satu lagi ialah berkaitan dengan faktor luaran. Satu lagi ialah berkaitan dengan kenaikan dalam kos lah. Umpamanya ayam tadi, kita kembali pada ayam. Ayam ni satu subjek yang banyak diperkatakan di kata-kata Bila harga jagung naik dan harga barang-barang yang digunakan untuk membuat makanan ternakan ini meningkat, maka itu antara sebab kenapa sebelum ini harga ayam naik dengan mendadak. Itulah antara sebab-sebab kenapa kenaikan harga. Ada yang jadi kenaikan harga ni ada yang tak dapat dielakkan. Kalau luar negara jagung naik umpamanya dengan mendadak, ataupun gandum naik gula pun naik, tapi alhamdulillah kita ada ceiling, harga ceiling RM2.85 harga gula. Itu harga ceiling maksimum. Jadi kalau mengikut pengeluar gula ni, katanya harga gula pun meningkat bahan mentah. Jadi maknanya ada kenaikan harga yang memang tak dapat dielakkan. Kita sebagai negara terbuka Jadi apa yang kerajaan buat ialah yang pertamanya ialah subsidi lah, kita sedia maklum Umpamanya kita tahu bahawa 70 dulu sebelum ini yang diperuntukkan dalam belanjawan tahun ini adalah 31 bilion. Sekarang ini sudah 77 bilion subsidi. Jadi ini tindakan kerajaan. Berapa lama subsidi akan diteruskan, Datuk Seri? Apakah subsidi akan diteruskan? Berapa lama tempoh yang akan diberikan? Jangka pendek sudah pasti, jangka panjang sudah pasti. Kita kena lihat kepada kedudukan kewangan negara, Kerana subsidi bermakna kita guna hasil ini untuk membantu rakyat. Yang satu kali yang perlu, umpamanya kalau kita beli tong gas 14 kg, tong gas, kita bayar RM26.60 kita bayar. Kerajaan bayar subsidinya RM26.80. Lebih daripada kita bayar. Ini ramai yang tak tahu Jadi maknanya yang kerajaan bayar kepada pengeluar gas itu lebih banyak, lebih tinggi daripada kita bayar kepada kita beli gas itu. Itu subsidi. Maknanya kalau kita hapuskan subsidi tersebut, harga akan naik RM54, RM55 daripada sekarang RM26.60. Itu maknanya ini subsidi ini penting. Begitulah subsidi minyak masak 1 kg RM4 bilion setahun. Jadi jangka pendek sudah pasti ini perlu. Tapi jangka panjang kita kena melihat pada hasil kita, kedudukan kewangan negara. Umpamanya tahun ini perbelanjaan untuk pembangunan, untuk buat sekolah, buat jalan, hospital dan lain ialah RM75 bilion. Tetapi subsidi RM77 bilion. Tak pernah dalam sejarah negara lebih besar subsidi lebih tinggi daripada perbelanjaan pembangunan. Jadi maknanya kalau dalam jangka panjang subsidi akan berterusan sekitar 80 bilion, maka ruang untuk kita bantu rakyat untuk baiki jalan, untuk luar bandar, sekolah lain berkurangan. Itu risiko kita. Jadi ringkas ceritanya, dalam jangka pendek kerajaan sudah buat keputusan
untuk meneruskan subsidi, tapi jangka panjang sudah pasti ada hadnya. Kenapa? Kalaulah kita terus memberi subsidi dan hasil kita tak naik, maka ini akan menjejaskan pembangunan negara. Itu jangka panjang. Jangka pendek, jangan risau. Kerajaan akan terus memberi subsidi untuk meringankan beban rakyat. Dan sebelum ini kita sudah maklum, kita COVID ni kita ada 8 package 530 bilion. Kita keluarkan bantuan keluarga Malaysia. Kita juga ada program subsidi upah yang berjumlah subsidi upah saja 25 bilion. Moratorium pinjaman bank, pengeluaran daripada kabel SP. Jadi maknanya itulah keadaan kita mencabar sekarang ini. Kenapa? Kerana kita baru selesai dengan COVID 530 bilion, ekonomi meningkat, tanda-tanda semakin kukuh. Dan sekarang ini kita ada keadaan geopolitik di Eropah. Serangan Rusia pada Ukraine telah membawa banyak malapetaka. Kalau kita lihat negara-negara, World Bank Bank Dunia telah membuat kajian negara-negara Afrika, negara-negara yang kurang maju ini, mereka menghadapi masalah untuk beri makanan. Kita sudah maklum berlaku di Sri Lanka, umpamanya inflasi di Argentina, inflasi di Pakistan, beberapa negara Afrika. Jadi ini semua, jadi dunia berhadapan dengan COVID dan kita keluar endemik ni. Kita dah hampir nak selesai COVID, datang satu malapetaka dan kita sebagai sebuah negara bertanggungjawab perlu menjaga kebajikan rakyat. Itu sebabnya kerajaan ada jawatankuasa jihad inflasi supaya kita lebih berfokus untuk menangani isu inflasi. Kita akan lanjutkan perbincangan berkenaan jawatankuasa jihad itu seketika nanti dan kita akan kembali dalam Bicara Naratif. Trend inflasi global, terutamanya di negara-negara industri dan di negara-negara maju sedang meningkat secara agresif. Dan bank-bank negara di negara-negara tersebut sedang membuat adjustment, termasuk dalam adjustment OPR mereka secara agresif. Dan itu akan membawa impak juga akhirnya kepada negara kita. Maka langkah-langkah proaktif untuk mempertingkatkan ketahanan ekonomi negara dan juga untuk mempertingkatkan keupayaan kita menangani ataupun mengawal inflasi menjadi semakin mencabar, semakin mendesak dan menjadi tanggungjawab pada jawatankuasa ini untuk terus mengambil langkah-langkah proaktif, bukan saja soal mengawal inflasi tetapi juga untuk kita memastikan impak negatif inflasi kepada rakyat, terutamanya kumpulan rentan ataupun kumpulan yang vulnerable, itu sentiasa diambil kira. Anak yang tidak mendapat cukup makanan berkhasiat berisiko mengalami masalah berat badan, susut serta bantut. Kurang zat makanan akan menyebabkan anak kita kelihatan kecil dan rendah berbanding rakan sebaya, sering sakit, tidak aktif, bermasalah dalam pembelajaran, tidak produktif, kurang keyakinan diri dan berisiko kepada masalah penyakit lain. Jadi, pastikan anak kita mendapat makanan yang berkhasiat agar mereka membesar dengan sihat, kuat, bijak dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya. Sehingga dikatakan di pekan-pekan di sempadan Siam, tak putus bekalan minyak subsidi kita dijual di sana dengan harga sampai RM7, RM8 satu kilo. Dan dijual berkatun-katun dalam box. Artinya bukan penyelundup kecil. Kalau dia datang dalam bentuk box yang belum buka lagi, artinya dia datang direct daripada kilang-kilang yang membuat packaging. Kita juga sudah membuat penyiasatan dan mendapati ada keterlibatan pihak-pihak tertentu. Jika anda mendapati wujudnya salah laku oleh peniaga, salurkan aduan menerusi tindakan berikut: melayari portal dan email kepada iaduan@kpdnhtp.gov.my, menghubungi talian 1-800-886-800, menggunakan aplikasi telefon pintar Easy Adu, berhubung menerusi talian WhatsApp berikut, atau anda boleh juga menghubungi Operasi Bilik Gerakan di talian tertera.
Assalamualaikum, hai, apa khabar? Beri saya seminit boleh? Masih ingatkah kita tentang pengorbanan Lieutenant Adnan? Adnan bin Saidi atau lebih dikenali sebagai Lieutenant Adnan Saidi dilahirkan di kampung Sungai Ramal Kajang, Selangor pada tahun 1915. Beliau menyertai Regimen Askar Melayu Diraja RAMD ketika baru berusia 18 tahun. Pertempuran yang berlaku di Bukit Candu, Singapura ini menjadi saksi kepada kepahlawanan sejati sekumpulan askar Melayu Kompeni C RAMD di bawah pimpinan Lieutenant Adnan. Keberanian Lieutenant Adnan Saidi bersama kontingen 42 orang anggota askar Melayu yang telah bertempur mati-matian untuk mempertahankan Permatang Pasir Panjang merupakan satu episod yang kini kekal dalam lipatan sejarah. Pertempuran sengit itu disebut khusus dalam perutusan Lieutenant General Percival berkenaan pemerintahan Operasi Malaya dari tarikh Disember 1941 sehingga 15 Februari 1942. Keberanian dan semangat juang Lieutenant Adnan diakui oleh General Tomoyuki Yamashita yang mengatakan jika ada 10 orang lagi seperti Lieutenant Adnan, Jepun memerlukan 10 batalion lagi untuk menakluk Tanah Melayu. Terima kasih Lieutenant Adnan, jasamu tiada galang ganti. #Demi Negara, jumpa lagi. Kita bersua kembali dalam Bicara Naratif. Masih lagi bersama Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hala Wali Ekonomi. Datuk Seri, seketika tadi juga kita bercakap tentang pelan jangka pendek yang dirangkul oleh pihak kerajaan dalam memastikan kita menangani masalah inflasi ini. Disebutkan jawatankuasa jihad untuk kita melakukan inisiatif menangani masalah ini. Boleh diperincikan, Datuk Seri? Pada 29 Jun yang lalu, kerajaan buat keputusan untuk menubuhkan satu pasukan jihad melawan inflasi. Ini menunjukkan kesungguhan kerajaan pada hari ini untuk menangani satu masalah yang kita tahu menimbulkan keresahan rakyat. Jadi untuk menangani isu ini, kita rasa yang pertama perlu diberikan penjelasan kepada rakyat. Kerana kadang-kadang rakyat kurang faham mengenai inflasi ini. Mana ada sebab luar negara, ada sebab dalam negara, ada yang boleh kita buat, ada yang di luar kawalan kita. Jadi yang pertama ialah untuk kita beri penjelasan. Yang kedua ialah untuk menangani isu tertentulah, bekalan ayam, telur, subsidi juga, dan minyak masak umpamanya. Semalam kita ada mesyuarat yang ke-7 lah. Kita mesyuarat 2 kali seminggu, hari Senin dan hari Khamis. Dan semalam mesyuarat yang ke-7. Antara keputusan yang dibuat ialah supaya kita pastikan apabila harga minyak kelapa sawit ini turun, satu masa RM6,000 satu tan, RM7,000 pun ada. Satu masa baru ni kurang pada RM4,000. Saya dua naik RM4,000 lebih sikit lah. Apapun dah reda sedikit. Jadi semalam mesyuarat difungsikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa, Menteri Multimedia dan Komunikasi lah, sebagai pengurusi jawatankuasa jihad ini, pasukan jihad inflasi melawan inflasi ini. Kita buat keputusan bahawa syarikat-syarikat yang mengeluarkan minyak masak ini naklah menurunkan harga. Jadi kalau harga naik, tindakannya cukup pantas untuk menaik harga. Tapi bila harga turun, nampak liat sedikit. Jadi itulah semalam dibuat keputusan supaya diadakan satu harga ceiling bagi minyak masak ini. Baru ni sebelum ini kita ada subsidi untuk minyak dan botol. Maka bagi 5 kilo harganya RM29.70. Lepas tu naik RM42. Jadi semalam dibuat ketetapan bahawa dengan keadaan harga ini, berdasarkan harga purata bulanan yang ditetapkan oleh MPUB, maka akan diberikan sedikit margin untuk keuntungan syarikat. Maka dicadangkan supaya harga diturunkan kepada RM34.70. Jadi itu contoh. Maknanya jawatankuasa ini pada kami berkesanlah. Itu yang pertama, minyak kelapa sawit.
Yang kedua, dari segi penyeludupan, tindakan tegas telah pun diambil. Kita tahu bahawa minyak paket minyak masak 1 kg ni ada minyak ni diseludup bawa keluar negara-negara jiran lah. Maka tindakan tegas telah diambil bukan sahaja oleh penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Pengguna, tapi juga pihak polis dan pihak-pihak lain. Jadi tindakan lebih tegas telah diadakan, dan kita juga sudah mulakan proses untuk mengaudit syarikat-syarikat yang mengeluarkan minyak paket 1 kg. Ini antara tindakan-tindakan yang diambil oleh Jawatankuasa Jihad ini, pasukan jihad melawan inflasi. Selain itu, kerajaan juga ada menetapkan harga ceiling bagi gula, umpamanya gandum. Ini antara langkah-langkah kerajaan. Jadi yang pertama, kita ada subsidi. Yang kedua, kita ada harga ceiling. Yang ketiga, tindakan-tindakan yang diambil oleh Jawatankuasa pasukan jihad lawan inflasi ini, kita rasa ada kesannya lah. Dan rakyat mula menerima hakikat bahawa sejak ditubuhkan Jawatankuasa, memang ada hasilnya. Selain itu, kita juga ada jawatankuasa lain. Umpamanya Jawatankuasa Sekuriti Makanan. Sebelum ini pengusikan oleh Menteri Pertanian dan Mafi lah. Tetapi apabila Jawatankuasa ataupun pasukan jihad melawan inflasi ditubuhkan, maka Jawatankuasa Sekuriti Makanan ini masih berterusan, tapi pengusikan oleh ketua Kementerian Pertanian. Masih ada lagi. Jadi langkah-langkah ini kita fikirkan perlu, kerana rakyat ingin melihat tindakan pantas dan berkesan diambil oleh kerajaan. Dan insya-Allah kita akan terus, Jawatankuasa Jihad melawan inflasi ini akan terus mainkan peranan dengan memantau. Kita dapat laporan semalam, umpamanya laporan mengenai bekalan ayam, telur, ayam dah reda. Satu masa panas ayam ni. Jadi alhamdulillah keadaan bekalan ayam sudah kembali stabil, bekalan sudah bertambah. Cuma telur ada sikit-sikit bawah kawasan ada isu, dan ini sedang ditangani oleh Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan Negeri dan Haluan Pengguna. Okey. So daripada itu, Yang Berhormat Datuk Seri, bagaimana pula untuk perancangan jangka panjang? Kalau diikutkan itu adalah dalam masa beberapa bulan, untuk jangka panjang dan juga tahun-tahun yang mendatang, apa perancangan yang dirangka dan diasaskan? Sudah pasti yang penting, yang pertama ialah sekuriti makanan. Okey. Kalau kita tengok pada indeks sekuriti makanan kita, kita berada di tahap 39 lah. Jadi ada banyak negara lain yang lebih baik daripada kita lah. Jadi sekuriti makanan ini penting. Ayam sebenarnya kita mengeluarkan lebih daripada keperluan. 106% daripada keperluan negara. Jadi tak harus ada masalah. Tapi oleh kerana peningkatan dalam harga ternakan makanan ini yang mendadak, maka ini telah menyebabkan pengeluaran berkurangan, oleh permintaan bertambah, harga naiklah satu masa dahulu sebelum kerajaan menetapkan harga ceiling sebelum subsidi. Kita subsidi diberikan kepada pengeluar ayam juga telur ayam. Jadi dalam jangka panjang, untuk memastikan bahawa negara mengeluarkan lebih banyak lagi makanan, usaha-usaha sedang dijalankan oleh beberapa pihak. Saya pun sudah berjumpa dengan pihak Felda dan FGV umpamanya. Mereka ada perancangan di Cuping untuk tanam jagung. Ada beberapa pengusaha perseniran yang sudah pun ada jagung. Ada seorang bernama Ramona di utara, di Kedah umpamanya. Jadi usaha ini perlu dipeningkatkan lagi. Ada juga penyelidikan yang dibuat untuk menggunakan kelapa sawit ini bagi ternakan haiwan. Ada juga usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian untuk tambah bekalan sayur. Sudah pasti aquaculture merupakan satu bidang yang penting untuk kita majukan. Kita sedia maklum ikan laut ini bila semakin lama semakin sukar dan juga tertakluk pada cuaca. Aquaculture ini alhamdulillah berkembang pesat. Sekarang ini umpamanya ikan keli, ikan patin, semakin banyak diminati oleh rakyat Malaysia. Jadi itulah antara langkah-langkah jangka panjang. Apapun yang penting ialah makanan. Setengah makanan boleh kita keluarkan, gandum tak boleh kita keluarkan. Jagung, jagung manis yang kita keluarkan, yang diperlukan jenis jagung untuk ternakan ini tak dikeluarkan dalam negara kita masih ini, tapi insya-Allah sedang diusahakan.
Selain itu kita juga perlu melihat kepada reverse investment syarikat-syarikat Malaysia melabur di luar negara untuk memastikan jaminan makanan. Jadi makanan cukup sensitif. Pada tahun 2007-2008 berlaku krisis makanan. Masa itu harga beras meningkat, ya. 300%, $300 Amerika satu tan, naik sampai $1,200 Amerika satu tan. Jadi itu krisis yang telah melanda dunia. Kerana bila bekalan makanan terputus atau harga naik mendadak, rakyat sudah pasti rasa gelisah. Jadi kerajaan ambil berat perkara ini dan langkah-langkah sedang diambil oleh Kementerian Pertanian dan kementerian lain untuk meningkatkan bekalan makanan. Itu langkah jangka panjang sedang diambil oleh kerajaan. InsyaAllah kita akan saksikan perubahan yang lebih baik dalam masa yang mendatang. Datuk Seri, kita nak kembali berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Satu logo yang menunjukkan bagaimana kembang daripada kecil ke arah yang lebih besar, yang menggambarkan bagaimana kita komited untuk terus maju ke hadapan dalam suasana yang mencabar. Satu logo yang juga menunjukkan tentang keberadaan teknologi terkini, teknologi broadband, teknologi Wi-Fi yang menjadi pengikat, penghubung, yang menjadikan asas kepada konektiviti dan kehidupan ekonomi rakyat, iaitu signage Wi-Fi yang digubah begitu rupa menjadi logo pilihan untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dan didokong oleh satu moto ataupun tema sambutan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Keluarga Malaysia. HOPE bukan saja membantu mempromosi perumahan untuk segenap lapisan masyarakat, tetapi juga bagi melihat ekosistem sektor perumahan secara holistik. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate, reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Jenis kesalahan yang boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 tertakluk kepada barangan kawalan, menyorok, memusnahkan barang dengan tujuan mewujudkan kekurangan bekalan, menyimpan barang dengan niat penyelewengan, memiliki barang tanpa permit lesen yang sah, menjual melebihi harga kawalan dan had yang dibenarkan, meletakkan syarat jualan yang menyalahi undang-undang. Ingat, sekiranya anda tahu ada yang melanggar peraturan penjualan barangan kawalan, sila laporkan ke IZADU KPDN HEP di talian 019-279-4317 atau 019-8488-000. Tidak tahu? Ayo kita fahami inflasi semua terkesan bersama Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed. Datuk Seri, dalam situasi ekonomi tidak menentu, apa persiapan yang boleh dilakukan oleh isi rumah atau pengguna dalam menghadapi situasi ini, Datuk Seri? Memang kita akui keadaan hari ini agak mencabarlah. Ya. Apabila khususnya bagi kumpulan yang B40 pendapatan rendah ya dalam negara kita, B40 ni ialah pendapatan isi rumah RM4,850 sebulan. Okey. Keluar dua suami isteri, dua orang anak, 4850 sebulan pendapatan isi rumah. Bawah itu dipanggil B40. Jadi bila sekarang rakyat Malaysia sudah mula bekerja, mula berniaga. Semasa COVID itu bulan Mei 2020,
pengangguran ya sampai 53% ya. Sekarang sudah kurang daripada 3%, maknanya semakin ramai dapat kerja. Jadi yang itulah kerajaan yang rentan tadi, yang vulnerable tadi ya. Melalui bantuan keluarga Malaysia, kerajaan akan teruskan bantuan ini ya. Itu miskin tegar, kita sedang adakan beberapa program untuk mengatasi masalah ini dalam tempoh 3-4 tahun. Jadi bagi kerajaan ya, kita terus bantu ya rakyat untuk meringankan beban mereka, malah bukan saja B40, sebahagian daripada M40 juga diberi bantuan. Satu lagi umpamanya kalau kita tengok kepada tarif air ya, bagi isi rumah tidak ada peningkatan, kerajaan buat keputusan, dan tarif elektrik juga ya, tempoh Julai hingga Disember tidak ada kenaikan. Kalau ikut kepada kos untuk menjana elektrik ini, arang batu umpamanya meningkat dengan ketara, dan kos gas juga meningkat dengan ketara, maka apabila kerajaan tidak menaikkan tarif untuk pengguna domestik, ini telah menyebabkan kerajaan memberi subsidi 5.8 bilion untuk 6 bulan ini, Julai hingga Disember. Jadi maknanya ini antara langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan. Jadi jadi ini meringankan apabila tarif tidak dinaikkan, sudah pasti meringankan beban rakyat khususnya yang di B40. Sudah pasti kita perlu tingkatkan usaha bagi mewujudkan peluang pekerjaan ya. Umpamanya melalui program jana kerja yang kita ada tahun ini. Tahun lepas target kita 500,000 peluang pekerjaan baru, tahun ini 600,000. Dan sekarang ni di seluruh negara dia adakan job fair ya, umpamanya sekarang ni jelajah keluarga Malaysia ya, yang terkini di Kelantan. Hari Minggu ni ialah di Sarawak umpamanya. Salah satu komponen penting dalam jelajah keluarga Malaysia ialah untuk membawa majikan-majikan bagi menawarkan peluang pekerjaan rakyat Malaysia ya. Tapi tak cukup dengan peluang pekerjaan, yang penting kita nak lihat kepada peningkatan dalam pendapatan, gaji lah. Dan ini hanya dapat berlaku jika adanya peningkatan dalam produktiviti ya. Jadi kita tak kena sharing produktiviti. Jadi kalau kita lihat pada rakyat Malaysia ni, kalau bercakap dengan para graduan yang baru, umpamanya mereka mengadu bahawa gaji yang diterima oleh graduan baru ini hampir sama dengan gaji mungkin 20 tahun yang dahululah. Jadi kita kena cari kaedah bagaimana nak mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang berkualiti. Dan ini ada kaitan dengan kemahiran kita. Ya, kalau kita ada TVET, ada kemahiran. Ya. Kalau dulu ramai mungkin terlibat dalam pekerjaan yang gajinya rendah lah. Operator pengeluaran umpamanya ya, yang sekitar RM2,000 sebulan, maka kita kena tingkatkan skill ya. Ini penting dalam konteks jangka panjang ya. Kita tak mau ada umpamanya panggil brain drain, pengaliran keluar bakat Malaysia ni pergi ke negara-negara lain dalam Malaysia. Jadi itu sebabnya kita di segi sistem pendidikan, TVET, latihan teknikal kita perlu tingkatkan, dan di segi pelaburan kita perlu tingkatkan pelaburan berkualiti. Ini langkah-langkah jangka sederhana, jangka panjang. Jangka pendek kita bantu rakyat dalam bentuk subsidi, bantuan-bantuan yang lain, persekolahan dan lain-lain, untuk keusahawan dan lain-lain. Tapi jangka panjang tidak ada, kita 2025 nak jadi negara berpendapatan tinggi. Itu matlamat kita, RMK 12 ya. Jadi untuk mencapai tahap tersebut ya, kita tidak ada pilihan ya, melainkan tambah peluang pekerjaan yang berkualiti ya. Kita tak mau sekarang ni gaji minimum RM1,500 ya. Jadi lebih ramai orang Malaysia perlu memiliki pengetahuan dan kepakaran, kemahiran yang lebih tinggi untuk membolehkan mereka bekerja bidang-bidang ya, dalam bidang engineering ke design sebagai contoh ya. Dan juga sektor perkhidmatan pun sekarang ini menjanjikan pendapatan lebih tinggi. Kita berbangga dalam tempoh Covid ni, peningkatan yang ketara dalam usahawan dalam talian umpamanya. Jadi pendapatan setengah mereka itu agak tinggi, dan ini satu bidang baru yang sedang diceburi oleh anak muda. Jadi keusahawanan juga satu bidang yang perlu diterokai oleh anak-anak muda Malaysia. Inilah antara langkah-langkah jangka panjang yang kita perlu fikirkan. Kita nak jadi sekarang ini
pendapatan purata Malaysia keluarga RM7,000 satu bulan. Kita naik RM10,000 sebulan menjelang tahun 2025. Jadi naik pendapatan itu kena seiring dengan pelaburan berkualiti, seiring dengan peningkatan dalam kemahiran. Itu menjadi matlamat kita. Jadi ialah sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi bermakna kita menikmati taraf hidup lebih baik. Dan sekali lagi saya nak tekankan bahawa kita bukan saja cakap tentang pertumbuhan ekonomi, kita nak pastikan agihan yang lebih adil. Kita nak pastikan ada kestabilan harga. Ya? Jadi itu sebabnya jihad lawan inflasi ini penting. Ya? Kita tak benarkan harga naik dengan mendadak. Ya? Jadi ini akan diteruskan, ya. Maknanya isu inflasi ini isu yang penting. Kalau inflasi tinggi maka akan terhakis kuasa beli, ya. Pendapatan kita tak naik seberapa. Jadi kalau inflasi 3.4% bulan Jun, kalau gaji naik 2% umpamanya, ini akan beri tekanan kepada keluarga kita. Jadi jangka panjang tidak ada jalan pintas, ya. Kita perlu tingkatkan kemahiran, kita perlu tingkatkan TVET, kita perlu bawa masuk lebih banyak pelaburan berkualiti dalam bidang pembuatan juga bidang perkhidmatan. Okey, secara ringkas Datuk Seri, apakah permulaan bagi tahun 2023 ekonomi dalam negara dan ekonomi tempatan akan lebih baik berbanding tahun sebelumnya? Umumnya kalau kita lihat ramalan yang dibuat oleh IMF dan Bank Dunia, umpamanya tahun ini, ya, dibuat 3 kali, ya. 3 kali perubahan dalam ramalan yang terkini. Umpamanya kalau IMF bermula pertumbuhan ekonomi dunia 4.4% pada awal tahun ini, ya, itu ramalan. Lepas itu turun 3 poin, terkini bulan Julai ramalan 3.2%. Jadi turun. Dan Amerika sudah pun 2 suku pertama, suku kedua penguncupan dalam pertumbuhan di Amerika Syarikat. Dan ini juga mungkin berlaku di Eropah sekiranya perang ini berlalutan. Maka gambaran umum tahun depan ialah mencabar. Tahun ini alhamdulillah ekonomi Malaysia, walaupun IMF meramalkan bahawa ekonomi Malaysia akan tumbuh pada kadar 5.1%. Ya, kita masih lagi 5.3 hingga 6.3%. Dalam masa kira-kira 2 minggu lagi, ya, kerajaan akan mengeluarkan kadar pertumbuhan untuk suku kedua, ya. Dan kita jangka bahawa suku kedua ini ekonomi Malaysia akan terus pulih, ya. Jadi tahun ini kita rasa dari segi kadar pertumbuhan, kita tidak ada masalah untuk mencapai ramalan. Tapi tahun depan, ya, umum berpendapat bahawa oleh kerana kedudukan ekonomi dunia ini mencabar, ya, sebahagian besarnya oleh kerana perang Ukraine, serangan Rusia terhadap Ukraine, peningkatan dalam harga beberapa komoditi termasuklah minyak, ya, dan komoditi yang lain. Maka tahun depan lebih mencabar. Maka sudah pastilah sebagai sebuah negara kita perlu untuk merangka dasar-dasar yang berkesan untuk pastikan rakyat akan terbela, terus terbela. Rakyat negara Malaysia akan terus terbela. InsyaAllah kita akan buat terbaik untuk rakyat. Ya, insyaAllah. Yang berhormat Datuk Seri, terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini. Dan sudah pastinya kita menyimpulkan bahawasanya inflasi ini merupakan satu situasi ekonomi yang tidak menentu. Cuma terpulang pada kita bagaimana menghadapi dan menanganinya untuk bersama-sama kita mengharungi masalah itu. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Datuk Seri kerana bersama kami. Itu dia Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi, bersama dengan kita bercakap tentang fahami inflasi semua terkesan. Dengan itu, terima kasih bersama kami dalam Bicara Natif. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.